Tuan-tuan, dia kata orang Indonesia ni punya nak bantu sekolah, nak bantu pesantren. Kalau ibu tu, isteri tu nak masak, bila dia genggam tuan-tuan, ataupun dia digenggam berat yang nak dimasak untuk adik keluarga dia, tengah hari ke malam ke, genggaman pertama tu dia cekak beras, genggaman tu dia letak dalam satu bekas lain. Genggam ataupun isi beras alim untuk masak keluarga, kemudian yang dia genggam tiap kali nak masak beras tu, dia asingkan di tempat lain tuan-tuan, bekas lain, cukup sebulan dia hantar pergi ke pondok. Itulah infak dia yang dia mampu bagi tiap-tiap bulan tuan-tuan. Mereka ada kesedaran sampai teratur. Tuan-tuan, ni kita hidup lah ni orang berlumba tuan-tuan, nak cari kemegahan. Nak cari kemegahan. Macam mana ni, ada boleh tak boleh ke dengan kemegahan? Hidup besar, hidup kereta besar, rumah mewah dan sebagainya, tak kabur ke? Tuan-tuan, bila Nabi sebut tentang takabur ni, seorang sahabat terus tanya Nabi, inna rajula yuhibbu an yakuna sawbuhu hasanah wa na'luhu hasanah. Seseorang tu, kata sahabat tu, suka kepada pakaian yang cantik, yang elok, kasut pun elok. Adakah tu takabur? Maksud soalan dia. Lalu Nabi jawab, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah Ta'ala tu, sesungguhnya Allah Ta'ala tu cantik, indah, dan sukakan keindahan. Makna dia, pakai pakaian yang elok tu adalah antara tuntutan agama. Buat rumah selesa, kenderaan elok tu antara nikmat yang Allah Ta'ala bagi keizinan kepada para hambanya. Abu A'wash tuan-tuan cerita tentang pengalaman ayah dia. Mai jumpa Nabi, semayang sekali dengan Nabi. Nabi tengok kepada ayah Abul A'wash, pakai pakaian pelusuh dah, tak apa nak semat. Nabi tanya, hang ni tak ada harta ke? Kepada ayah Abul A'wash kata, saya ada harta ya Rasulullah. Nabi kata, harta apa? Saya ni pedagang, ada tenakan yang ni, ada hamba sekian-sekian banyak. Weh, Nabi kata hang ni ada harta, ada kesenangan, pakailah pakaian yang elok. Tuan-tuan, esok dia datang semayang dengan Nabi, pakaian kemas cantik elok dah. Nabi tulis bersabda kan, iza ataqallahu malan falyura alaik. Bila Allah Ta'ala bagi kepada kamu harta, bagi nikmat harta, tunjuklah kesan dia. Tuan-tuan, kita bila ada pangkat tinggi, ada gaji tinggi, tunjuk bagaimana Allah bagi nikmat tu. Imam Asy-Syafi'i tuan-tuan, dia duk tengok pakaian tok guru dia, Imam Malik bin Anas. Imam Malik bin Anas orang kaya tuan-tuan, orang bagi kenderaan, bagi kuda banyak ke dia, hebat-hebat. Tapi Imam Malik ni kasut pun dia tak pernah pakai di kota Madinah. Dia lahir membesar mengaji semua di Madinah, mengajak pula di tepi makam Nabi, tapi tak pernah pakai kasut, tak pernah menunggang kenderaan. Kenapa? Untuk menghormati jasad Nabi yang ada di bumi Madinah ketika tu. Kalau orang datang rumah dia nak tanya sesuatu, dia layan, dia tanya, nak tanya apa ni? Kalau orang tu kata nak tanya tentang fiqh, dia jawab terus tuan-tuan. Tapi kalau hak tanya tu mari dia kata nak tanya tentang hadis Nabi, dia kata tunggu sekejap. Dia masuk mandi, dia pakai pakaian yang hebat, buah minyak wangi, baru dia keluar. Tuan-tuan, untuk memuliakan hadis Nabi, Imam Malik buat sampai sedemikian rupa. Riwayat menyebut Imam Malik kalau dia mengajak di tepi makam Nabi, duk atas kerusi hebat, pakaian dia 500-600 dirham tuan-tuan. Hebat. Orang kaya makan makanan yang hebat. Imam Syafi'i anak murid dia tengok semacam ya tuan-tuan. Imam Syafi'i pakai pakaian biasa. Imam Malik faham pandangan Imam Asy-Syafi'i yang masih remaja ketika tu. Imam Malik kata pakaian yang mu pakai wahai Muhammad menyebabkan orang nak bagi kepada kamu sesuatu. Pakaian yang aku pakai menyebabkan orang minta kepada aku. Mana lebih baik dari tangan yang memberi dengan tangan yang menerima? Bila orang tengok pakaian orang bagi, orang nak bagi kepada kamu, kamu terima, tangan tu jadi rendah. Aku ni bila orang tengok pakaian aku, orang meminta, orang minta, tangan aku lebih tinggi memberi dengan sebab memberi. Tuan-tuan, Imam Malik dia kaya. Imam Abu Hanifah kaya, meniaga kain sebagainya tuan-tuan, niaga pesan kepada pekerja, ni kain ni harga sekian-sekian, ada cacat, abang tutui kepada pelanggan kalau beli. Masuk semayang tuan-tuan belakang kedai. Riwayat menyebut Imam Abu Hanifah sehari tuan-tuan kalau dia semayang belakang kedai dia 300 rakaat selesai. Tuan-tuan, 300 rakaat. Kalau kita habis semayang macam tu, kedai tak ada, pekerja lari terus balik apa.
tuan-tuan. Keluar daripada habis semayang, tuan-tuan tengok kain tak ada. Tanya, dah jual dah? Jual dah. Berapa harga jual? Pekerja tu tuan-tuan baru sedap, Allah dia tersilap tadi pergi jual harga biasa. Tak ingat pesanan Imam Abu Hanifah sebagai tokek, kata pakaian tu, kain tu ada cacat dia, harga kena kurang, kena potong. Tuan-tuan, Imam Abu Hanifah tanya, mana duit hak kau tu bayar tadi, mana? Dalam laci tuan-tuan duit penuh, mengikut riwayat ada 30,000 dirham. Imam Abu Hanifah tanya pekerja, mana duit hak kau tu bayar, hak yang beli pakaian kain yang ada kecacatan. Duit tu tak mau, bukan tahu nilai dia, nak duit tu. Kalau kertas, yang mana kertas dia? Kalau shilling, dia shilling yang mana satu? Pekerja dia kata tak tahu yang mana ni, banyak ni. Imam Abu Hanifah tuan-tuan, dia tuang masuk dalam satu beg, satu bekas tuan-tuan, satu uncang. Dia pi tuan-tuan, dia sedekah habis 30,000 dirham tu, kerana dia tak mau tuan-tuan untuk makan yang bagi dia syubhah. Walaupun tuan-tuan dia boleh cabut nilai tu 10 dirham tuan-tuan, pi bagi cari orang tu yang berhak, tapi dia tak tahu yang mana satu 10 dirham tu tuan-tuan. Dia tuang habis 30,000 dirham, dia pi sedekah kepada orang ramai tuan-tuan. Punya jaga hidup kaya Imam Abu Hanifah tuan-tuan. Imam Syafi'i pun kaya, tapi kaya habis kepada orang, dibahagikan tuan-tuan. Muslimin muslimat mati sekalian. Jadi bukanlah orang yang takabur, orang yang naik kereta tuan-tuan, start 20 kali tak hidup-hidup lagi, bergegak sedap-sedap tengok bateri luruh. Itu bukan orang zuhud tuan-tuan. Zuhud, oh dia tu zuhud. Ada seorang ulama tuan-tuan dalam kitab-kitab cerita, ulama ni tulis kitab zuhud. Ada seorang lelaki tuan-tuan dia baca kitab zuhud. Aku nak pergi tengok ulama hak susun kitab zuhud ni, zuhud terang mana kehidupan dia. Pergi tuan-tuan, tanya seorang orang pentunjuk tu, rumah tu ulama tu, tengok tuan-tuan rumah ulama hak tulis kitab zuhud macam istana raja tuan-tuan. Terbeliak biji mata dia. Dia pun pergi tuan-tuan jadi tetamu kepada ulama tu, dilayan dengan baik. Tuan-tuan, dia duk kata, tak terpakai macam ni ulama ni, tulis kitab zuhud tu dia rumah melana punya besar. Tuan-tuan, ulama hak tulis kitab tu kata, jom ikut saya nak pergi satu tempat. Tengah jalan tuan-tuan, tetamu ulama ni minta maaf, Syekh, saya tadi terlupa tasbih yang bawa ditinggal rumah, jom patah balik pergi ambil. Ulama tu faham tuan-tuan kan, ulama kawan ni main ni pasal apa ni, dia tahu, dia boleh baca hati firasat dia boleh baca. Ulama tu di kitab zuhud kata, hang baru tertinggal tasbih dah tak boleh duduk teringat dah nak kena pergi ambil. Aku tinggal rumah, tinggal harta, tinggal keluarga, aku tak pernah terlintas nak fikir, nak ingat apa yang aku tinggal. Tuan-tuan, baru dia sedang rupa-rupanya zuhud ni bukan ke benda, tapi ke orang tu. Tak mana dia letak. Kalau letak di hati memang tak zuhud dah tuan-tuan, tapi letak di poket, letak di tangan. Tuan-tuan, harta ni Allah Ta'ala suka. Idza an'ama Allahu ala 'abdin ni'matan yuhibbu an yara asara ni'mati ala 'abdi. Nabi sebut, bila Allah bagi nikmat kepada seorang hamba, dia suka untuk melihat kesan daripada nikmat yang dia bagi kepada hamba tu. Tunjuk kita tuan-tuan dah ada pangkat, ada gaji apa semua, kemai main masjid pakai elok tuan-tuan, pakai elok, serika elok. Pi pejabat serika punya hebat tuan-tuan, kadang tak puas hati orang rumah serika, pi hantar lobi suruh serika tuan-tuan. Mai semayang di masjid tu dia beredut baju 1 juta